Adakah normal untuk seorang ibu memukul anak dengan tali pinggang? Itulah pertanyaan seorang anak murid yang berusia 8 tahun kepada gurunya ketika di dalam kelas. Guru itu berasa hairan dengan pertanyaan anak muridnya itu. Guru itu pun menjawab, kadang-kadang ianya berlaku. Selang beberapa hari kemudian, guru mendapati anak muridnya itu meninggal dunia. Apa yang terjadi sebenarnya? Selepas anak murid bertanya soalan tentang adakah normal untuk seorang ibu memukul anak dengan tali pinggang dan kemudian dijawab oleh gurunya, pelajar itu meneruskan dengan soalan kedua. Pelajar itu bertanya lagi, adakah normal kalau dipukul sehingga berdarah? Guru itu terdiam dan berasa terkejut dengan soalan kedua anak muridnya itu. Guru merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan pelajarnya itu. Guru kemudian menghubungi seseorang untuk mendapatkan bantuan. Setelah panggilan aduan dibuat, guru merasakan sedikit lega kerana nasib pelajarnya itu akan terbela. Namun, jangkaan guru itu meleset sama sekali. Selepas hari di mana soalan itu diajukan dari anak muridnya, guru merasakan tidak sedap hati kerana pelajarnya itu lama tidak hadir ke sekolah. Selang beberapa hari kemudian, pelajar itu kembali semula ke sekolah. Rakan-rakan sekelasnya terkejut dengan melihat keadaan fizikal pelajar itu. Muka dan bibirnya penuh dengan kesan lebam dan giginya pula tercabut. Pelajar itu berasa ketakutan apabila waktu tamat sesi persekolahan tiba kerana dia takut hendak pulang ke rumah. Guru bertambah hairan kenapa pelajarnya itu berkelakuan sedemikian. Ini kerana guru itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rupa-rupanya dia didera oleh ibu kandungnya sendiri di rumah. Penderaan seorang ibu terhadap anaknya itu sangat kejam sekali. Pelajar iaitu mangsa itu juga turut didera dengan teman lelaki ibunya sendiri. Apa yang berlaku kepada mangsa adalah dia dikurung di dalam sebuah almari kecil dan tangannya turut digari. Mulutnya pula ditutup dengan pita pelekat dan dia dipaksa tidur dalam almari kecil tersebut. Apa yang lebih kejam lagi apabila dia dipaksa makan najis kucing. Mangsa tidak diberikan makanan secukupnya dan ini menyebabkan dia kelaparan yang amat sangat. Jadi, dia terpaksa makan najis kucing. Bukan itu sahaja, mangsa juga ditumbuk dan dipukul berulang kali. Ini menyebabkan terdapat banyak kesan lebam di kepalanya. Kemuncak kekejaman penderaan terhadap mangsa berlaku apabila selepas 8 bulan didera, mangsa tiba-tiba tidak sedarkan diri pada 22 Mei 2013. Ketika mangsa dihantar ke hospital dan dirawat, pasukan perbuatan terkejut melihat keadaan mangsa pada ketika itu dan masing-masing bertanya, apa yang berlaku ni? Doktor cuba untuk menyelamatkan mangsa, namun segala-galanya sudah terlambat. Mangsa disahkan meninggal dunia. Ibu kandung mangsa yang bernama Pearl Fernandez bersama teman lelakinya yang bernama Isauro Aguirre telah didakwa atas kesalahan membunuh seorang kanak-kanak lelaki yang bernama Gabriel Daniel Fernandez, 8 tahun. Kedua-dua tertuduh didakwa dan disabitkan atas pembunuhan peringkat pertama dengan keadaan penyiksaan yang khas. Antara penderaan dan penyiksaan yang diterima mangsa termasuklah pemukulan fizikal yang kerap sehingga menyebabkan patah tulang. Selain itu, mangsa dipaksa makan sampah, makan najis kucing, makan muntahnya sendiri dan makan makanan sudah tarikh luput. Mangsa juga dibakar dengan rokok, ditembak di pelbagai bahagian badan termasuk muka dan pangkal peha dengan pistol BB, iaitu sejenis pistol yang menggunakan tekanan udara untuk menembak bola logam kecil. Bukan itu sahaja, mangsa juga disembur lada, dipaksa memakai pakaian yang biasanya dipakai oleh wanita, tidur dalam keadaan diikat di dalam almari kecil dan mandi air sejuk. Menurut saudara kandung mangsa, sementara mangsa diseksa, Pearl Fernandez dan Isauro Aguirre akan tertawa. Namun, penganiayaan dan penderaan itu tidak berlaku kepada saudara kandung mangsa. Isauro Aguirre dilaporkan mendera dan menyeksa Gabriel Fernandez kerana dipercaya yang mangsa adalah seorang homoseksual. Ini kerana Gabriel Fernandez pernah diletakkan dalam jagaan bapa saudara di sebelah ibunya tidak lama selepas kelahiran Gabriel. Bapa saudara mangsa merupakan seorang gay dan tinggal bersama pasangan homoseksualnya. Pasangan gay ini membesarkan Gabriel selama 4 tahun dan selepas itu mangsa diambil dan tinggal bersama dengan datuk dan neneknya pada tahun 2009.
Ini kerana bantahan datuknya terhadap hubungan songsang bapa saudara Gabriel dan pasangan homoseksualnya itu. Mangsa tinggal bersama datuk dan neneknya sehingga tahun 2012 apabila ibu kandungnya iaitu Pearl Fernandez mendapatkan semula hak penjagaan fizikalnya walaupun terdapat kebimbangan terhadap kebajikannya yang dinyatakan oleh keluarga. Pada 22 Mei 2013, Pearl Fernandez menghubungi 911 bagi melaporkan bahawa anaknya iaitu Gabriel Fernandez tidak bernafas. Mangsa sebenarnya dipukul sehingga mati oleh kedua-dua tertuduh setelah mangsa tidak menyimpan semula mainan selepas bermain. Ketika responden pertama tiba, mereka mendapati mangsa berada di tanah dengan keadaan berbogel dengan beberapa kecederaan. Isauro Aguirre menjelaskan kepada mereka bahawa mangsa adalah seorang gay walaupun maklumat itu tidak relevan. Paramedik kemudian membawa mangsa ke hospital di mana doktor menyatakan yang mangsa telah mati otak. Gabriel Fernandez meninggal dunia 2 hari kemudian iaitu pada 24 Mei 2013 di Hospital Kanak-Kanak Los Angeles. Mangsa meninggal dunia pada usia 8 tahun dan autopsi rasmi menyatakan Gabriel Fernandez mati kerana trauma kekuatan tumpul bertepatan dengan pengabaian dan kekurangan zat makanan. Ada juga saksi yang melihat Isauro mencekik Gabriel. Di akhir kes perbicaraan, mahkamah menjatuhkan hukuman mati ke atas Isauro Aguirre atas kesalahan membunuh Gabriel Fernandez. Sepanjang 8 bulan Gabriel tinggal bersama dengan ibunya dan Isauro, ramai orang melaporkan tanda-tanda penganiayaan mangsa kepada pekerja sosial di Jabatan Perkhidmatan Kanak-Kanak dan Keluarga Los Angeles dan Jabatan Sheriff Los Angeles. Namun, Gabriel tidak pernah dikeluarkan dari rumah tersebut. Ini menimbulkan beberapa kebimbangan mengenai keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan sosial di Los Angeles. Akhirnya, 4 orang pekerja sosial didakwa secara jenayah di Mahkamah Tinggi Los Angeles atas kesalahan berlaku cuai hingga menyebabkan Gabriel mati didera. Namun begitu, mahkamah membebaskan kesemua pekerja sosial berkenaan pada Januari 2020 kerana tiada bukti yang cukup untuk mengaitkan mereka dengan pembunuhan yang berlaku. Mahkamah juga membuat keputusan terhadap ibu kandung mangsa. Pearl Fernandez dikenakan hukuman penjara tanpa kemungkinan parol. Ini bermaksud Pearl akan dipenjarakan sepanjang hidupnya iaitu tanpa diberi peluang untuk bebas. Ketika tuduhan dibacakan, ibu kandung mangsa mengaku bersalah atas perbuatannya itu. Sepanjang perbicaraan kes, Isauro Aguirre langsung tidak menampakkan reaksi bersalah, sedih atau menyesal atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dia hanya berdiam diri sambil wajahnya memandang ke hadapan. Apa yang lebih mengejutkan adalah selepas 2 minggu kes ini selesai di mahkamah, ada lagi satu kes yang seakan-akan serupa turut berlaku di kawasan yang sama terhadap seorang kanak-kanak yang bernama Anthony. Anthony ditemui mati dalam keadaan yang sama seperti mana apa yang terjadi kepada Gabriel Fernandez. 2 minggu sebelum ditemui mati, Anthony sempat menyambut hari ibu di sekolahnya. Dia sempat bergambar pada kad bersaiz besar yang tertulis Mom. Anthony sangat menyayangi ibunya dan dia sempat memberitahu kepada gurunya, "Ibu saya cantik seperti bunga dan hati." Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes penduduk negeri California lawan Isauro Aguirre dan Pearl Fernandez, nombor kes BA 425180, Mahkamah Tinggi Los Angeles, California, Amerika Syarikat.